Fabrizio Romano, aku boleh cakap sekarang ni dia lebih boleh dipercayai daripada mak bapak kadang-kadang. Sebab apa yang dia cakap boleh katakan 95% jadi. Melainkan kalau tiba-tiba ada kelab ataupun ada player yang tiba-tiba ubah pendirian ataupun ubah decision, ubah keputusan untuk buat benda lain. Dan apa yang membuatkan Fabrizio Romano boleh dapat semua benda ni dan boleh report benda ni kadang-kadang lebih awal daripada kelab, kadang-kadang lebih awal daripada player tu sendiri, sampaikan player pun macam, wow, aku tak tahu pula yang benda ni akan berlaku dekat aku. Dan benda tu berlaku. Seperti yang kita tahu, kadang-kadang bila masuk transfer season, apa benda yang paling besar adalah rumours. Yang mana kadang-kadang rumours ni akan sengaja dibuat oleh newspaper ataupun dibuat oleh media untuk melariskan jualan ataupun untuk membuatkan kelab tu actually ada minat kepada pemain tu. Tapi lain sikit dengan Fabrizio Romano, dengan lagi-lagi kalau kau dengar these three words, here we go. Yang mana benda tu boleh katakan hampir 100% akan berlaku. Tapi kadang-kadang bila kita tengok benda tu keluar like 12 jam ataupun 24 jam sebelum kelab tu actually announce player tu. Dan macam mana benda ni boleh berlaku? Okey, kita kena ambil tahu satu benda. Yang mana sebelum pemain itu diumumkan oleh satu-satu kelab, biasanya kita akan tahu dah, oh player ni dah naik kapal terbang, pergi sana pergi sini, ataupun agent sudah pun bergerak, wakil kelab sudah pun buat perbincangan dengan agent, dengan player dan sebagainya. Dan apa yang biasanya media atau Fabrizio Romano ataupun mana-mana media pun sebenarnya dekat Malaysia pun ada je media-media macam ni, yang mana diorang dah kenal dengan ejen pemain, yang mana diorang dah kenal dengan wakil kelab-kelab, wakil tim-tim bola sepak ni, dan diorang akan contact directly. Lagi-lagi pula kalau diorang nampak macam ada player ni tiba-tiba datang airport ni mesti ada apa-apa ni, ataupun wakil kelab tu sendiri akan beritahu yang kita ada interest dengan player ni, ataupun dia maybe adalah leaking somewhere, yang mana orang-orang ni akan bagi tahu orang macam Fabrizio Romano. Dan di situlah laporan boleh dilakukan. Tapi apa yang Fabrizio Romano sentiasa lakukan adalah contact directly agent, contact directly wakil kelab, kadang-kadang contact directly players. Kalau tak, masakan kau boleh tahu Toni Kroos nak bersara, masakan kau boleh tahu Thiago Alcantara nak bersara. Sebab tu biasanya itu player decision, dia bukannya decision kelab. Cumanya bab-bab pencen, inilah yang benda yang tak berapa syok kan, yang mana sepatutnya itu adalah momen players dan juga kelab yang terakhir dia ataupun dengan fan base dia, yang mana Fabrizio Romano boleh katakan boleh tahan awal juga dia announce, oh Thiago Alcantara is set to retire at the end of the season, official report later. Macam terus hilang lah keterujaan ni. Kalau korang ingat lah beberapa dekad yang lepas kan, yang mana kalau tak silap is it Schweinsteiger ataupun siapa tak ingat, yang mana dia bagi speech dekat satu stadium, nampak macam nak keluar, tiba-tiba I will continue 5 years more with the club. Terus satu stadium bersorak untuk dia. Sebenarnya benda-benda tu yang berikan kita semua thrill, yang mana tentang players tu kan, macam player tu bersara ataupun player tu stay atau tidak dengan kelab dan sebagainya. Dan let's say even Ballon d'Or winner pun kau dah boleh tahu awal. Tiba-tiba Lionel Messi set to win his Ballon d'Or this year. Macam alamak, mana thrill tu? Kadang-kadang tu sampai tak payah tengok dah Ballon d'Or ni, kita dah tahu dah Messi menang sebab keluar daripada Fabrizio Romano. So pada saya it's good bila ada media yang boleh dah tahu banyak benda, yang mana that iconic here we go tu menjadi sangat-sangat ikonik, yang mana dia boleh jadi trusted source untuk satu dunia bola sepak. Tapi kadang-kadang tu yalah, dia hilang sikit lah thrill tu, sebab rindu juga dulu-dulu yang mana tiba-tiba je kelab tu announce arrival player besar. Let's say MU yang tiba-tiba terlepas title dekat City on final day, tiba-tiba announce Robin van Persie season depannya. Macam like bapak tiba-tiba dah kau beli dari Arsenal pula tu. Contoh. Dia lebih kepada kerajinan orang tu sendiri. Orang tu rajin ke tidak nak call ni semua untuk dapatkan info yang tepat dan pastikan benda tu betul-betul tepat. Sampaikan apa yang saya pernah dengar is media-media ni diorang ada macam satu group yang mana diorang tu akan dapat insider info terlebih dahulu. Dan dia tengoklah kepada orang tu berani ke tidak nak pergi approach untuk dapatkan kebenaran dia, dan barulah pergi untuk ni. Dan dalam tu trust mesti ada, sebab ada je benda yang PNC yang mana dia macam ni. Okay, kau boleh laporkan benda ni, tapi yang ni janganlah. Kita share kat awak tapi janganlah. Dekat situ boleh build trust, yang mana okey, dia ni kalau kita bagi info macam mana pun
Dia akan bagi ikut mana yang kita perlu je, dan sebenarnya itulah yang membuatkan satu-satu media tu boleh naik. Dia sebabkan oleh trust ataupun kepercayaan di antara media tu sendiri, ahli media tu sendiri, dan juga orang-orang yang tertentu, orang-orang yang penting untuk pastikan credibility tulisan dan juga laporan dia tu tepat. Seronok kan tengok Florentino Don Perez ni pegang Real Madrid, beli player ikut suka hati dia. Kalau korang rasa benda tu senang, apa kata korang try tycoon ni dan tengok sendiri kalau langit tu tinggi atau rendah.